Malaysia. Dia memberi amaran kepada orang Cina di Kuala Lumpur. Dia kata, orang Cina yang duduk di Kuala Lumpur, baik jangan keluar pada 9 hari bulan Julai. Kerana dia kata, pada 9 Julai akan berlaku satu pertembungan besar di antara dua kumpulan orang Melayu. Satu kumpulan di bawah Bersih yang disokong oleh Pakatan Rakyat, PAS dan PKR, Melayu yang menyokong PAS dan PKR, dan satu lagi kumpulan Melayu yang dipimpin oleh Perkasa di bawah pimpinannya. Dia kata akan pertemuan, akan ada pertemuan besar-besaran. Jadi orang Cina jangan keluar. Dia bagi amaran kepada Cina, beli lebih banyak beras, beli lebih banyak Maggi mee, beli lebih banyak gula dan garam, duduk di rumah, jangan keluar pada 9 hari bulan Julai. Walaupun sehari, 2 hari selepas itu dia kata, oh bukan amaran, dia kata ini nasihat kepada orang Cina. Baiknya Ibrahim Ali ini kepada Cina, sayang betul Ibrahim Ali kepada Cina. Dia kata nasihat. Selepas Perkasa pula ada lagi satu kumpulan. Dia kata kalau Bersih nak berdemo, Perkasa pun nak berdemo, pemuda UMNO pun nak berdemo di bawah pimpinan Khairi Jamaluddin. Tetapi apa yang berlaku pada 9 hari bulan Julai, Ibrahim Ali duduk rumah sebab dia tak berani keluar, sebab tersenarai dalam 91 nama individu yang tak boleh masuk Kuala Lumpur. Di antara 91 itu adalah termasuk Ambiga, pengurusi Bersih, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tok Guru Hadi Awang, Tok Guru Ning Aziz, Ustaz Nasaruddin, Saudara Lim Siang, saya dan lain-lain pimpinan dalam Pakatan Rakyat. Dan pula ada Ibrahim Ali, Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Jadi Ibrahim Ali kata-kata, oh dia hormat peraturan, patuh kepada arahan polis, dia tak mahu keluar, dia duduk rumah. Saya pun tak tahulah dia takut ke ataupun tak boleh dapat orang nak pergi berdemo. Mungkin dana tak sampai, dana daripada UMNO tak sampai, tak dapat sewa bas, tak dapat bawa orang pergi. Itulah sebabnya Ibrahim Ali itu tak nampak, bayang pun tak nampak, duduk rumah 2 minggu dia diam diri, berdiam diri. Tak pernah tengok Ibrahim Ali macam ni, berselindung, bersembunyi dalam rumah 2 minggu. Sampai semalam baru dia cakap, oh sebab saya tak mahu ada pertembungan dengan orang Melayu. Kalau saya bawa saya punya penyokong keluar, nanti ada pertembungan besar-besaran dengan kumpulan Melayu yang lain. Itu cakap Ibrahim Ali. Khairi pun nak jadi hero, dia pun nak berhimpun, dia pun nak berdemo. Nak kumpul ke mana? Dia kata nak berkumpul di Jalan Bukit Bintang, depan Kentucky Fried Chicken. Mungkinlah makan ayam dulu sebelum berdemo. Dia kata pada malam Jumaat sebelum Sabtu tu, dia kata ganyangkan DAP, sebab kawasan Bukit Bintang ini kubu kuat DAP, ganyangkan DAP di Bukit Bintang. 9 hari bulan Julai, himpunan pemuda UMNO tak sampai 300 orang. Dia print t-shirt dia sediakan mungkin 1,000-2,000 helai t-shirt, sebab tak cukup ahli pemuda UMNO turun, t-shirt tu bagi Bangla, bagi pekerja-pekerja pendatang asing di Jalan Bukit Bintang. Jadi pada hari itu ramai Bangla raya pakai merah, ramai Bangla jadi patriot sebab pakai baju patriot yang diberikan oleh pemuda UMNO. Tetapi apa yang saya nak ceritakan di sini ialah, memang perancangan untuk Bersih ini kita memang serius. Dalam Pakatan Rakyat kita sangat bertanggungjawab, terutamanya rakan-rakan daripada PAS. Sebelum 9 Julai kita ada merancang
beberapa tempat untuk kita berkumpul. Di antaranya penyokong-penyokong PAS telah diarahkan berkumpul di Masjid Negara dan Masjid Jami. DAP pula kita nak berkumpul di Jalan Pudu supaya boleh datang berbagai arah. Dan apabila mendengar bahawa pemuda UMNO akan berhimpun di Jalan Bukit Bintang pada malam 8 Julai, ada beberapa pemimpin PAS yang sangat bimbang. Dan mereka telah menghubungi saya dan rakan saya dalam pimpinan DAP untuk bermesyuarat, berbincang di Pejabat Agung PAS. Benda ni saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana bagi saya, perkara-perkara ini kalau tak diceritakan, tak ramai orang yang tahu. Pada malam tersebut, kita berbincang di Pejabat Agung PAS bersama Yang Berhormat Samaluddin Ayub, Naib Presiden PAS, Yang Berhormat Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Kuar Kerai, dan Saudara Kamarul Zaman. Saudara Salahuddin bagi tahu kepada saya, dia kata dia berasa bimbang kalau kumpulan DAP bergerak daripada arah Jalan Pudu masuk ke Jalan Bukit Bintang menghala ke Stadium Merdeka. Kalau bertembung dengan kumpulan pemuda UMNO ataupun kumpulan perkasa, maka benda ini mungkin akan dijadikan sebagai satu isu perkauman. Kalau ada pertembungan dan sekiranya ada keadaan yang tidak diingini berlaku, mungkin ada orang yang cuba provok dan sebagainya. Dia kata kepada saya, dia kata amat bimbang. Dia kata kalau kumpulan tu besar sangat, ada ahli-ahli PAS bersama, tak apa. Tetapi dia kata terlalu lewat untuk kita menggerakkan penyokong-penyokong PAS daripada Masjid Jami ke Jalan Pudu, sebab tak sempat masa lagi. Tetapi YB Salahuddin, beliau mengatakan sesuatu kepada saya. Dia kata, saya bimbang, tetapi pimpinan PAS atas semangat setia kawan, dia kata PAS akan menghantar 200 anggota unit amal untuk melindungi pasukan daripada DAP. Dan bagi saya ini satu semangat setia kawan yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh PAS. Ini perkara betul, cerita benar yang mungkin ramai tak tahu. Ramai anggota unit amal daripada Kelantan dan Terengganu yang telah dikerahkan bersama-sama dengan kita di Jalan Pudu, bersama-sama dengan penyokong-penyokong dan ahli-ahli DAP berarah daripada Jalan Pudu sampai ke stesen Pudu Raya tanpa apa-apa insiden. Kerana kalau ada unit amal PAS, saya percaya dan saya yakin siapa-siapa pemuda UMNO ke perkasa kan, dia tak berani datang dekat pun. Kerana kelasakan anggota unit amal, memang saya tahu dan saya amat menghormati keberanian dan keteguhan dan disiplin mereka, dedikasi mereka untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab. Dan atas semangat setia kawan ini, saya amat berterima kasih, menghargai bantuan seperti ini yang ditunjukkan oleh pimpinan PAS. Dan perkara ini saya bagi tahu kepada orang Tionghoa dalam program-program ceramah dengan orang Cina. Saya kata, tengoklah, bezakan. Inilah perbezaan antara PAS dengan UMNO. Kalau nak cari kawan Melayu, nak cari kawan PAS ke nak cari kawan UMNO? Tentu cari PAS sebagai kawan. Kerana inilah semangat dan sikap yang ditunjukkan oleh PAS. Saya kata kalau MCA ada masalah, pergi cari UMNO, UMNO panggil dia, you pergi matilah. Jangan cari saya. Lu punya masalah, lu punya hal. Itu UMNO. Tapi PAS menunjukkan semangat setia kawan yang cukup tinggi. Dan itu sebabnya kita mengatakan bahawa, dan saya beritahu kepada rakan-rakan masyarakat Tionghoa, ini menunjukkan bahawa keputusan DAP untuk bekerjasama dan berkawan dengan PAS dalam Pakatan Rakyat adalah sesuatu keputusan yang tepat untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional.
Kerana ini politik baru yang kita nak bawa. Ini politik yang kita nak bawa supaya kita menghancurkan sifat perkauman yang ada dalam negara kita sebab dasar-dasar yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Bukannya Melayu nak berpecah dengan China, tak mau berkawan dengan China ataupun India, tetapi oleh kerana dasar yang dibawa oleh Barisan Nasional sentiasa membahagikan kita di antara kaum-kaum yang berlainan. Tetapi dalam Pakatan Rakyat, kita nak membawa satu politik yang menyatu padukan rakyat dan masyarakat berbilang kaum dalam negara kita. Perhimpunan Bersih merupakan satu manifestasi yang paling baik. Bahawa Perhimpunan Bersih, apa yang kita lakukan pada 9 hari bulan Julai, dapat membawa satu semangat perpaduan di kalangan rakyat kita. Lebih baik, lebih efektif daripada apa-apa slogan dan kempen Satu Malaysia yang dibawa oleh Najib selama 3 tahun ini. Kempen Satu Malaysia ini tak murah. Tuan-tuan dan puan tahu tak? Nak ambil konsultan pun sudah 70 juta. Keluarkan slogan dan idea Satu Malaysia. Nak bawa program, nak buat program macam-macam, semua pakai Satu Malaysia. Sekarang klinik pun Satu Malaysia. Apa ni? Ada tarian pun Satu Malaysia. Ada senam robik pun Satu Malaysia. Apa pun Satu Malaysia. Tetapi nama saja Satu Malaysia. Tetapi ia langsung tidak dapat membawa semangat perpaduan di antara masyarakat berbilang kaum. Tetapi apa yang berlaku pada 9 hari bulan Julai, pengalaman yang dialami dan dilalui oleh peserta-peserta dalam Perhimpunan Bersih 2.0 cukup untuk membawa satu semangat perpaduan di kalangan rakyat kita dengan lebih baik dan lebih efektif daripada apa-apa kempen yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan kita merasakan bahawa Bersih 2.0 ini telah mewujudkan satu politik baru dalam negara kita. Politik yang berlandaskan dengan agenda untuk membawa pembaharuan. Politik yang berlandaskan masyarakat berbilang kaum, pihak parti-parti politik yang berlainan dan pihak-pihak NGO boleh bersama-sama dalam sesuatu dasar bersama, dalam sesuatu agenda bersama menuntut sesuatu yang untuk kebaikan semua. Seperti sistem pilihan raya yang lebih bersih dan lebih adil. Ini syarat utama untuk kita membangunkan negara kita. Kalau tanpa satu sistem demokrasi yang adil, tanpa satu sistem demokrasi yang bersih, negara tidak akan maju. Dan sistem pilihan raya tak ada orang yang percaya. Saya bagi tahu kepada rakan-rakan Tionghoa dalam pelbagai forum. Saya kata, mengapa kita tengok di Mesir, rakyat Mesir boleh mengorbankan nyawa mereka untuk menjatuhkan Mubarak, seorang diktator. Mesir pun ada pilihan raya kan? Mesir sebelum Mubarak dijatuhkan pun ada pilihan raya. Pilihan raya itu sentiasanya parti pemerintah, Presiden Mubarak mendapat 90% sokongan ke atas. Sentiasa mendapat 90% ke atas. Lebih hebat daripada Najib, lebih hebat daripada Badawi. Tetapi rakyat Mesir bangkit untuk menjatuhkan Mubarak kerana mereka merasakan keputusan pilihan raya itu tidak melambang, tidak mewakili perasaan mereka, bukannya mewakili tuntutan mereka. Kerana sistem pilihan raya itu tidak sempurna. Sistem pilihan raya yang tipu, yang memutarbalikkan keputusan. Jadi oleh sebab itu rakyat Mesir bangkit menentang diktator tersebut. Akhirnya mereka berjaya dalam revolusi mereka. Dan kita mahukan negara kita tak perlu sampai tahap macam itu. Kita nak menyelamatkan negara kita. Kita nak menjatuhkan Barisan Nasional melalui pilihan raya. Padahal kita telah awal-awal sudah cakap, Tun Guru Hadi Awang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kee Siang, semua pimpinan Pakatan Rakyat memberikan jaminan. Pimpinan Bersih memberikan jaminan. Apa yang kita tuntut pada 9 hari bulan Julai
ialah hak rakyat dipatuhi dan dihormati untuk berhimpun dan bererat selama 2 jam sahaja, daripada jam 2 petang sehingga 4 petang. Selepas itu kita akan bersurai secara aman. Selepas kita menyatakan tuntutan kita, menunjukkan permintaan rakyat, kita akan bersurai secara aman. Kita bukannya nak buat macam Thailand. Kalau Thailand demonstrasinya berminggu-minggu, mereka membawa kemah, duduk di jalan raya berminggu-minggu sehingga tuntutan mereka dicapai. Mereka tak akan balik. Kita bukannya nak buat macam di Beijing pada 89, macam Tiananmen Square. Tidak. Kita bukannya nak melawan pihak berkuasa. Kita hanya nak menunjukkan satu tuntutan kita, satu tuntutan rakyat melalui perarakan dan perhimpunan secara aman. Tetapi kerajaan Barisan Nasional tidak mematuhi hak ini. Dan pada 9 hari bulan Julai menembak gas pemedih mata dan mencut air dengan sewenang-wenangnya, termasuk kepada pimpinan kita, termasuk kepada Tok Guru Hadi, Dato' Sri Anwar, Lim Kee Siang, yang saya bersama-sama mereka di KL Central. Kita nak melalui satu terowong, nak masuk ke Jalan Tun Samadan. Daripada 2 arah, pihak FIU menembak gas pemedih mata daripada depan dan daripada belakang. Bayangkan, semua pimpinan berada di dalam sana. Keadaan huru-hara berlaku apabila gas pemedih mata ditembak secara sewenang-wenangnya di dalam terowong. Keadaan gelap, tak boleh tengok, semuanya asap. Dan Tok Guru Hadi, Dato' Sri Anwar dan Lim Kee Siang terpaksa berlari lintang pukang untuk mendapatkan udara. Ini yang berlaku. Dan kita kata ini sesuatu yang terlalu, satu keterlaluan. Mengapa pimpinan politik ini bukannya pengganas? Tok Guru Hadi 65 tahun lebih, Lim Kee Siang 70, Anwar Ibrahim 65. Kalau tamat ketiga-tiga mereka 200 tahun lebih, dia nak lari bagaimana? Dia ni boleh pukul polis ke? Dia boleh tendang FIU ke? Kalau tak mau bagi berarah pun boleh berunding dengan baik. Boleh cakap, Tok Guru, Dato' Sri, kita mendapat arahan daripada pihak atasan, tak boleh melalui jalan ini, jalanlah satu jalan yang lain. Bukan je mereka tak boleh cakap dengan baik-baik, tetapi langsung tak ada amaran, langsung tak ada apa-apa notis, gas pemedih mata ditembak ke dalam terowong daripada depan dan daripada belakang. Dan keadaan yang begitu teruk sekali berlaku pada ketika itu. Dan perkara itu bagi saya sesuatu yang memang tak boleh diterima sama sekali. Ya, betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tanya, what's next? Apa selepas 9 hari bulan Julai? Seperti yang saya katakan tadi, 9 hari bulan Julai telah membuka satu bab baru dalam senario politik negara kita. Dan saya merasakan setiap kali kita menghadapi satu cabaran, setiap kali kita merintangi satu cabaran, maka semangat perikatan kita dalam Pakatan Rakyat lebih kukuh dan lebih kuat setiap kali kita menghadapi cabaran bersama. Dan ini yang berlaku selepas Bersih 2.0. Hubungan dan kerjasama antara PAS, PKR dan DAP lebih kuat dan lebih utuh selepas 9 hari bulan Julai. Ini yang kita rasakan. Dalam 3 tahun ini memang kita telah menghadapi pelbagai cabaran. Jangan lupa, dalam masa 3 tahun kita merintangi 16 kali pilihan raya kecil. Masih ingat tak? 16 kali pilihan raya kecil, di mana kita menang 8 kali. Kita tewas 8 kali, itu serilah. Belum lagi ada kalah menang. Kita sekarang nak main extra time. Tengok siapa akan mencapai gol terlebih dahulu.
dalam PRU yang ke-13. Itu baru perlawanan akhir. Pilihan raya kecil kita 8 seri. 8 kali kita menang, 8 kali mereka menang. Tetapi dalam setiap kali kempen pilihan raya kecil, kita menghadapi cabaran kempen tersebut sebagai satu pasukan. Sebagai pasukan Pakatan Rakyat. Walaupun dalam 16 kali pilihan raya kecil, yang paling banyak bertanding ialah daripada PAS. Tetapi setiap kali kita melalui pilihan raya kecil, kita seolah-olah bertanding sebagai pasukan Pakatan Rakyat, bukan melihat PAS, GAP ataupun PKR. Dan ini yang telah ditunjukkan oleh kita selama 3 tahun ini. 3 tahun ini memang banyak cabaran, memang banyak usaha untuk memecah belahkan kita, terutamanya antara PAS dengan GAP. Orang-orang dalam UMNO, kita tahu bukan orang, banyak hantu-hantu dalam UMNO. Mereka sentiasa berusaha untuk memecah belahkan PAS dan GAP, kerana mereka tahu bahawa dari segi sejarah ni, PAS dan GAP memang susah untuk duduk semeja. Bukan saja nak bekerjasama, nak tengok mata ke mata pun susah. Kalau dulu 70-an, 80-an, sampai 90-an, saya yakin tak ada seorang pemimpin GAP yang berani datang ceramah PAS. Betul tak? Pihak PAS pun tak berani nak jemput orang GAP nak berceramah. Kalau jemput orang GAP, orang UMNO cakap, oh ini sudah jual lah, ini PAS sudah menyimpang, tak cakap Islam lagi, ini jemput komunis datang berceramah. Pemimpin GAP pun tak berani nak berdiri atas pentas PAS. Kalau nak berdiri atas pentas PAS, depan ada lambang bulan, kalau kena tangkap gambar, matilah. Itu MCA balik, dia kempen, orang cakap, oh ini sekarang ini Cina GAP sudah jual kepada orang Islam, kepada PAS. Tak boleh harap lagi dia. Memang politik pada ketika itu memang begitu. Orang PAS tak berani tengok GAP, GAP pun tak berani tengok PAS. Sampai 90-an, termasuk pada 1990. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada ketika itu GAP bekerjasama dengan Semangat 46 dan Parti Rakyat Malaysia. Dan pada saat akhir sebelum pilihan raya umum 1990, Parti Bersatu Sabah masuk, Joseph Pailing Kitingan masuk Gagasan Rakyat. Tetapi PAS tak berada dalam Gagasan Rakyat. Semangat 46 pula bekerjasama dengan PAS di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, melalui Angkatan Perpaduan Umat, APU. Mengapa terjadi begitu? Perlu ada 2 pakatan, perlu ada 2 kelompok dalam pembangkang. Faktornya ialah kerana Semangat 46 tak dapat menjadi penyambung kepada PAS dan GAP. Di sebelah pihak dia nak bekerjasama dengan GAP supaya boleh akses kepada masyarakat bukan Islam, bukan Melayu. Pada masa yang sama, Semangat 46 memerlukan sokongan PAS di Pantai Timur, kekuatan PAS di Pantai Timur. Oleh itu, ada 2 gagasan. Pada ketika itu, PAS tak boleh bekerjasama dengan GAP. GAP pun tak boleh bekerjasama dengan PAS. Walaupun tak ada kerjasama, pada ketika itu gerakan, Presiden Parti Gerakan, itu Menteri bodoh punya Lim Keng Eng, dia kata PAS dengan GAP ada hubungan sulit. Dia kata dia tak berkahwin, tetapi ada hubungan sulit. Dia kata kita kawat politik lah. Dia kata ini orang PAS dengan orang GAP, dia berunding dekat Jakarta, dia pergi Indonesia buat satu deal kerjasama di antara PAS dengan GAP. Bayangkan, hanya 20 tahun lepas kita berada dalam keadaan politik sebegitu. Tak boleh ada kerjasama.
secara terus-terangan antara PAS dengan DAP. Kerana itu akan diserang bertubi-tubi oleh pihak Barisan Nasional terhadap PAS dan terhadap DAP. Tetapi pada hari ini, semenjak tahun 2008, PAS dan DAP bekerjasama, duduk semeja, duduk satu kerusi bersama-sama dalam Pakatan Rakyat. Dan ini satu pencapaian yang begitu signifikan dalam politik Malaysia. Pada hari ini, mana-mana pemimpin DAP boleh berceramah, sama ada di Kelantan ataupun di Terengganu, menganjur daripada pihak PAS pun tak ada masalah nak jemput kita, malah nak jemput kita supaya kita boleh memberikan sedikit ulasan berkenaan dengan apa yang berlaku. Pada masa yang sama, banyak majlis makan malam DAP di kalangan masyarakat Tionghoa. Kita menjemput Tok Guru Nik Aziz pergi berceramah di majlis makan malam. Dan saya beritahu, setiap kali ada pilihan raya kecil, kalau Tok Guru pergi ke majlis makan malam yang dianjurkan oleh DAP, ke mana-mana beliau pergi, sama ada di Pagan Pinang, sama ada di Bukit Gantang, banyak kali saya tengok, setiap kali masyarakat Tionghoa memberikan standing ovation kepada Tok Guru Nik Aziz. Apabila Tok Guru Nik Aziz sampai saja, semua orang berdiri memberikan penghormatan yang tertinggi. Secara semula jadi, bukannya kita panggil semua bangun, tetapi mereka bangun sendiri, secara sendiri. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pada hari ini, orang Cina, orang Tionghoa yang dulunya dimainkan propaganda oleh UMNO dan Barisan Nasional dan NCA supaya takut kepada PAS, pada hari ini orang Tionghoa sudah tidak ada rasa ketakutan kepada pemimpin PAS dan parti PAS. Ini kita telah berjaya lakukan. Mereka tahu, UMNO dan Barisan Nasional tahu bahawa pada hari ini nak kata nak buat orang Cina takut kepada PAS tak berjaya lagi. Sudah tak boleh. Dulu dia mainkan negara Islam, nak menakut-nakutkan orang Cina. Tapi pada hari ini UMNO tak mainkan lagi isu negara Islam. Sebab isu negara Islam dia ingat boleh menakutkan orang Cina supaya jangan memangkar Pakatan Rakyat. Dia tahu cara ini tak boleh pakai lagi. Orang Tionghoa, orang India tak makan lagi racun ini. Sekarang tukar pula jalan cerita dia. Dia punya skrip sudah tukar. Tak sentuh lagi negara Islam sekarang. Dia tak lagi beritahu kepada orang Cina, oh you tangkap Pakatan Rakyat, potong kaki, potong tangan, nanti benda apa pun dalam badan kena potong, apa pun tak boleh makan, apa pun kena potong. Tak. 99 dia main isu macam ni. Berjaya. Mereka berjaya menakutkan orang Cina pada pilihan raya 99. Penang kita kalah teruk, Perak kita kalah teruk, Negeri Siam kalah, Kapal Sing kalah. Sebab mereka berjaya memainkan isu itu, menakutkan orang Cina supaya jangan menyokong pakatan bersama PAS dengan DAP. Tetapi pada hari ini UMNO tukar skrip, Barisan Nasional tukar skrip. Bukan main negara isu negara Islam, dia main isu negara Kristian. Dia kata kononnya kalau Pakatan Rakyat menang, Malaysia akan ditukarkan sebagai negara Kristian. Padahal Kristian tak sampai 10% dalam negara ini. Tak ada seorang pun yang pernah kata kita nak jadikan negara Malaysia sebagai negara Kristian. Tak ada satu ayat, tak ada satu perkataan pun yang pernah dikatakan. Dan memang tak ada. Itu pemikiran yang paling gila.